Okay, video ni ialah tentang bab yang baru, bab 3. Okay, bab 3 ialah tentang pengekosan produk. Pengekosan produk ialah cara mengira kos produk. Bab-bab 2 sebelum ni ialah tentang cara mengira kos overhead. Okay, so bab 3 ialah tentang lain iaitu cara mengira kos produk. So, cara mengira kos produk actually ada berbagai kaedah. Yang ini dia tajuk video hari ini ialah kaedah pengekosan tempahan kerja. So, ini ialah satu kaedah untuk mengumpul dan menentukan kos keluaran dengan berdasarkan kepada setiap tempahan daripada pelanggan. So, di dalam pasaran ada berbagai industri kan. Salah satu industri ialah di mana firma, syarikat atau kilang itu dia akan buat apa yang ditempah oleh pelanggan. Okay, contoh dia seperti anda nak buat baju kan, so you will go to tailor there and buatlah baju ikut saiz badan. So that is salah satu dipanggil tempahan. One of the industry di mana produk mereka ialah mereka mengeluarkan produk mengikut pesanan atau tempahan daripada pelanggan. So, macam mana this type of industry mengira kos keluaran mereka. Okay, so video ialah tentang kaedah lah, cara mereka mengira kos keluaran. So, sebelum ni dalam STPM selalu ada keluar soalan tentang ciri-ciri pengekosan tempahan kerja. So, apakah ciri produk yang boleh kita kategorikan dia sebagai produk ini ialah untuk akan menggunakan kaedah pengekosan tempahan kerja. So, kalau dia kaedah pengekosan tempahan kerja, kita tengok poin 1 ya. Produk yang dihasilkan mesti adalah berdasarkan kepada tempahan pelanggan. Okay, this is the first point seperti yang ni. So, poin yang kedua, produk yang dihasilkan itu adalah pelbagai kerana dia mengikut tempahan pelanggan kan. Jadi produk contoh dia baju tadi. So baju pun ada berbagai pattern. Okay, kalau baju kurung pun ada baju kurung bahan, baju kurung lain-lain berbeza mengikut negeri. So dia adalah pelbagai, bukannya sama. Semua produk dia tak sama, berbagai mengikut spesifikasi yang dihendaki oleh pelanggan. So that is ciri poin yang kedua. Poin yang ketiga pula, kos keluaran yang terlibat untuk hasilkan produk itu akan dikumpulkan dan direkod secara berasingan. Kerana setiap produk adalah berbeza. Jadi dia tak boleh gabungkan untuk kira. Dia kena kira secara berasingan dulu. Okay, secara berasingan untuk setiap kerja sehingga kerja itu siap. Okay, dia because every product is unique. Jadi dia kira secara berasingan. So ini 3 poin ciri tentang pengekosan tempahan kerja. So ini adalah juga soalan popular, soalan teori yang popular ditanya dalam exam. So, exam juga suka tanya tentang minta anda bagi contoh. So, contoh dia seperti makanan yang ditempah, pakaian yang ditempah, ataupun adanya kilang khas, kilang percetakan khas untuk cetak all the whatever you want. Contoh dia kad jemputan perkahwinan, ataupun perabot yang ditempah. Okay, like kitchen cabinet, ataupun rak pameran. Okay, so this one all tempahan khas. Perkataan di tempat tu mesti ada. Kalau in dalam exam you just say pakaian, makanan, kad. Kalau macam tu you tak spesifik akan kosong markah. So perkataan di tempat tu penting. Okay, so sama juga dengan industri, the big firm. So contoh dia firma pembinaan. Like you want special nak buat panggung ke rumah yang khas. So bangunan khas, okay, semua ikut kehendak pelanggan. So kaedah ni mereka mengira kos mengikut pengekosan tempat kerja. Ini satu kaedah dia. So firma pembuatan seperti membuat kapal terbang, okay,
firma perkhidmatan, ada industri yang bukannya semua keluar barang. Kalau tak keluar barang, bagi servis pun boleh. Okay, servis khas seperti catering, perubatan, like you dalam hospital, setiap pesakit mempunyai penyakit kan yang berbeza. Jadi itu pun charge dia atau cost charge akan berbeza lah mengikut jenis penyakit. Juru audit, pengiklanan, membaiki automobil, right? Different car ada different problem. So juga lawyer, ada case lah. Contoh memberi tanah ke, you want the lawyer in charge of what? So ikutlah case customer yang berlainan. So this is contoh firma. So as I said, kaedah pengekosan tambahan kerja dialah satu kaedah mengira kos produk. Jadi produk di sini adalah berlainan-lainan. Every mengikut kehendak pelanggan. Jadi katakan ini ialah satu kilang or one syarikat. Jadi satu syarikat adanya case yang berlainan. Okay, ada dia satu tempahan atau satu pesanan pelanggan dikira sebagai satu kerja. Okay, they give the name as kerja. So dia bagi nombor untuk kerja itu. So ini ialah pesanan dari pelanggan A. So the nombor kerja is 1, 2, 3. Ini nombor kerja dari pesanan pelanggan B 1, 2, 4. So this one another customer diberi nama, pesanan dia diberi nama 1, 2, 5. So they call it kerja. Okay, so in one kilang ada 3 pesanan. Okay, kalau macam tu, macam mana nak kira kos dia? So one place, okay, adalah share by 3 cases. Ada banyak lagi lah pesanan dia. So di sini seperti yang tadi cikgu kata, kos dia terlibat akan terkumpul dan direkod secara berasingan kerana setiap bahan adalah tak sama. So case 1, 2, 3 dia akan kira lah kos dia secara berasingan, tak campur dengan ni. So akan seperti cikgu kata, untuk mengira kos ada 3 jenis kos kan. Kos bahan mentah, kos buruh langsung dan kos overhead. So setiap case dia akan menggunakan kos bahan mentah yang sebenar, kos buruh langsung yang sebenar. Because we know, let's say ini ialah tempahan t-shirt. Let's say this is kilang buat t-shirt lah. So ini tempahan dari Seri Istana. Ini tempahan sekolah Bukit Tinggi. Ini tempahan dari Batu Ujung. So walaupun t-shirt, tapi kerana dia mengikut logo syarikat, sekolah tu kan, color pun tak sama, kain pun tak sama. So dikira secara berasingan. And we know how, kalau kita tempah, kalau sekolah ini tempah 100 helai. So sudah tahulah kan berapa kain yang perlu. So akan guna yang sebenar. So they will use the pengekosan normal lah, di mana akan menggunakan kos bahan mentah sebenar, kos buruh langsung yang sebenar. Tetapi kos overhead pula adalah anggaran. Kerana kos overhead seperti air, elektrik, utility, sewa kilang, okay, belanja susun nilai peralatan is all shared by all this. Dia satu kilang. So dia adalah guna anggaran overhead. Biasa akan guna KOP lah, kaedah pratentu. So setiap case akan kira secara berasingan. Kos dia, buruh langsung dia, tetapi kos overhead pun ada, tetapi adalah anggaran sahaja. Okay, so ini dia adalah penerangan secara lebih terperinci tentang penentuan kos kerja. Biar satu pesanan dipanggil satu kerja. So macam mana nak kirakan kos kerja? So same lah, mesti ada kos bahan mentah langsung yang sebenar, kos buruh langsung sebenar, dan kos overhead yang diserap. So soalan selalu tanya, soalan teori, macam mana, apakah dokumen penting untuk mengumpul kos? Katakan kos bahan mentah langsung. Apakah dokumen dia nak kumpulkan kos ini supaya kos dia dapat, kos produk dapat dikira? So satu dokumen penting ialah nota permintaan bahan. Okay, yang ini sudah belajar masa semester 1. So satu dokumen
yang mengesahkan pengeluaran bahan mentah daripada stor ke jabatan pengeluaran. So bila kita keluarkan barang dari stor, mesti ada nota permintaan bahan. Tanpa ini barang tak boleh keluar dari stor. So di dalam nota ni diterangkan jenis bahan, apakah kuantiti dia dan kos seunit bahan itu. Okay. Dan untuk mengira kos buruh langsung pula, dokumen yang penting ialah tiket masa kerja ataupun kad kerja ataupun kad peragam masa kerja. So, tiket masa kerja ni adalah seorang pekerja satu tiket. Everybody will have one ticket untuk merekod sejumlah masa yang diambil oleh pekerja itu untuk melakukan kerja itu. Let's say kalau seorang pekerja melakukan kerja 1, 2, 3, jadi berapa masa dia guna untuk siap kerja ni. Okay. Dan berapakah kadar upah dia serta jumlah yang dia akan terima, kos yang dia akan terima buat kerja itu. Okay. Okay. Dan kos yang ketiga ialah kos overhead. Tadi cikgu kata kerana satu kilang buat banyak kerja kan, so kos overhead ni adalah anggaran saja, kos overhead yang diserap menggunakan kaedah KOP. Jadi 3 kos ini, kos bahan mentah langsung, kos buruh langsung, kos overhead, 3 ini nanti, tata dari 3 kos ini bagi setiap kerja akan dipindah ke lemparan kos kerja. Ada satu dokumen khas, combine all the 3 kos dalam satu dokumen. Okay. Dan apakah tujuan dia? Di sini satu kerja satu lemparannya. Kalau ada 3 pesanan, 3 lemparan. So tujuan dia ialah untuk merekod ringkasan kos bahan mentah langsung, kos buruh langsung dan kos overhead yang diserap ke dalam sesuatu kerja. Combine all the cost inside one document. So actually untuk apa? Mengira jumlah kos produk. So from here you know the cost per unit product. So once we know the cost per unit product, kita dapat kira nilai inventory akhir dan juga kos barang dijual dapat ditentukan. So we know the cost jualan kita. So ini ialah contoh-contoh dokumen, nota permintaan bahan dan tiket masa kerja. So yang ni pun selalu keluar dalam exam minta anda lakarkan. So you must know the format and must memorize butir-butir yang ada. So ini satu contoh dia. Mesti ada nama syarikat dan nama dokumen dan nombor siri dokumen, tarikh bila barang itu diambil. Barang ini diguna untuk kerja apa, nombor kerja dia dan siapa yang minta jabatan mana. Okay, diguna untuk jabatan mana. So, dan adanya deskripsi, penerangan tentang barang yang diambil, nama bahan, berapa kuantiti diambil, kos seunit dia dan jumlah kos. Okay, then very important for tujuan kawalan dalaman, siapa yang luluskan, dan siapa yang ambil bahan ni. So ini pula contoh untuk mengumpul kos buruh langsung, nama syarikat, tiket masa kerja. Seorang pekerja satu tiket. So the pekerja akan pegang tiket ni lah dan record down apakah kerja yang dia sudah buat. So nombor tiket kerja, tarikh, this ticket is for which day, siapakah pemilik tiket ni, nama pekerja dia, nombor pekerja. Every pekerja ada satu nombor, like you got student metric card kan, then you have nombor. Then this pekerja dari jabatan mana. So lepas tu ada penerangan tentang kerja yang dia buat, nombor kerja apa, 2, 3, 4, then what time dia mula buat, sampai pukul berapa, dan jumlah jam kerja dia, 1 jam berapa, dan jumlah money pekerja ini akan dapat terupah. So kalau dia ada buat 2 kerja in one day, so ini dia 2, 3, 4, another kerja from 11 to 1. So jumlah jam kerja 2 jam, RM10 per jam, so RM20. So total kos buruh langsung ialah RM50 yang akan diterima oleh pekerja ni. So as I say, untuk kawalan dalaman mesti disahkan oleh siapa?
biasanya penyelia supervisor. Okay. Dan bila penyelia itu sahkan. Okay, ini dia contoh lemparan kos kerja. Satu kerja, satu lemparannya. Jadi mesti sama juga, mesti ada nama syarikat, nama dokumen. Lepas tu lemparan ni untuk nombor kerja apa, berapa unit yang akan sudah dipesan oleh pelanggan. Dan sebelah sini nama pelanggan yang membuat pesanan, alamat syarikat pelanggan ataupun perseorangan, alamat dia. Keterangan produk, apakah produk ni, buat t-shirt ke, okay, ada apa-apalah, okay, yang dipesan. Dan tarikh mula bila dapat pesanan ni dan bila habis siap kerja ni, okay, tarikh tamat. So as I said, lemparan kos kerja merupakan ringkasan of the 3 kos. Jadi ada 3 kos di sini, kos bahan mentah langsung, kos pro langsung, overhead diserap. So bahan mentah langsung dalam dia you need to modify lah, bukannya mesti macam tu modify ikut soalan. So di sini secara general cikgu letak untuk tarikh bila dia minta bahan, nombor nota permintaan bahan tu, nota permintaan bahan dan nombor dia, dan berapakah jumlah kos. So yang ni semua salin daripada nota lah, nota permintaan bahan. So kadang-kadang tak semestinya ada tarikh, you can start with nombor permintaan bahan and the quantity, then the jumlah kos. So all this, the inside here you modify follow the soalan. So di sini contoh yang cikgu bagi untuk buruh langsung ialah tarikh, nombor tiket, then the tiket tu for which day, then the jumlah kos. Kadang-kadang kalau soalan tak bagi tarikh, dia bagi nombor tiket dan jam kerja. So you can put the nombor tiket here, jam kerja di sini, then the jumlah kos. So as I said, you need to change a bit, follow the soalan. Then overhead diserap, di sini cikgu bagi contoh jam buruh langsung. So ikut soalan, kalau soalan dia ikut asas kos bahan langsung ataupun kos buruh langsung. So you tukarlah sini. Dan the kadar dia, darab 2, you dapatlah jumlah kos. So as I said, tujuan lemparan kerja ialah menunjukkan ringkasan 3 kos dan untuk mengira kos unit. So you show the calculation bawah overhead diserap. Okay, ini ringkasannya. The jumlah here or here you pindah ke sini, jumlahkan, you buat di jumlah kos. Lepas tu bahagi dengan unit siap, berapa unit di sini, then you got the cost per unit. Okay, inilah dia 3 dokumen penting untuk pengekosan tempahan kerja.